Bidang perbankan dan dunia korporat dikatakan menjanjikan ganjaran yang lumayan, baik dari segi gaji maupun bonus kepada mereka yang bekerja di dalamnya. Persoalannya, betulkah begitu? Adakah anda berminat untuk mendapatkan ganjaran selumayan itu dan bekerja dalam bidang ini? Jika anda berminat, selepas visual ini, saya akan kongsikan satu buku yang bukan sahaja akan menjawab persoalan anda, tetapi ada sedikit panduan bagaimana untuk mendapatkan jawatan dalam bidang-bidang ini. Selepas visual ini, saya kongsikan. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Malaysia Membaca bersama saya, hos anda, Sabri Hassan. Baiklah, dalam episod kali ini seperti telah saya janjikan sebentar tadi, saya akan menjawab beberapa persoalan anda dan berkongsi satu buku yang memberikan kita satu gambaran bagaimanakah kehidupan dalam dunia korporat ataupun lebih spesifik lagi dalam dunia perbankan. Buku yang saya maksudkan adalah bertajuk Cerita Orang Bank, tulisan Puan Mastura Muhammad Salim, terbitan Comrade Buku. Buku ini saya beli di Popular pada harga RM25. Saya rasa saya beli ni dalam waktu tu saya cari buku yang banyak untuk sebab saya nak ke Middle East time tu. Kemudian saya nak kumpul stok buku untuk pembacaan saya dan saya beli banyak buku berkaitan kerjaya. Kalau tak salah saya, buku engineer waktu tu yang saya dah review sebelum ni, saya beli ketika itu juga. Buku Orang Bank ni salah satu daripadanya, buku HR tu pun pada waktu yang sama juga. Tetapi penerbit-penerbit yang berbeza. Ada dengan Caterpillar dan satu lagi saya tak pasti, saya dah lupa. Tetapi ini terbitan Comrade Buku. Buku ini macam saya cakap tadi ditulis oleh Puan Mastura. Puan Mastura merupakan seorang bekas pegawai bank yang telah berkecimpung selama 21 tahun dalam dunia perbankan. Dan bukan itu sahaja, beliau telah pun mendaki tangga korporat tu, tangga kita panggil corporate ladder tu, sehingga beliau pernah bertugas di Dubai. Maksudnya sehingga pernah menjadi expatriate di luar negara. Jadi bukan calang-calang orang lah. Jadi dalam buku ni pun ada menceritakan perjalanan Puan Mastura daripada awal permulaan kariernya sehinggalah akhirnya beliau mengambil keputusan untuk bersara. Bersara awal pada umur saya rasa mungkin dalam 40 lebih, tak sencah 50 pun lagi. Sebelum kita pergi lebih jauh ke dalam konten buku, buku ni dia tebal, tetapi dari segi nombor dia tak tebal. Dalam 195 muka surat saja, tetapi boleh kata agak tebal dan perasaannya pun tebal. Saya mengambil masa lebih kurang hingga 3 minggu untuk menghabiskan buku ni. Bukanlah tak best, buku ni okey, tak ada masalah sebab saya boleh relate dengan banyak pengalaman Puan Mastura. Cuma saya distracted lah. Di samping baca buku ni saya buat banyak benda-benda lain. Jadi kadang-kadang saya letak ke tepi dulu lah. Lagi satu, buku ni pun dia perlu bersaing dengan Travelog Hamka ke Amerika. Jadi saya jaga dua buku tu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, buku ni mengandungi anekdot-anekdot yang diceritakan oleh Puan Mastura sepanjang perjalanan kerjayanya di sebuah bank Islami yang ada tak namakan bank tersebut, tapi saya rasa confirm bukan bank Islam. Dia bank Islamik tapi bukan bank Islam sebab dia menceritakan bank tempat kerjanya di Malaysia tu, tempat kerjanya itu ada bank konvensional dan juga ada bank Islamik, dan beliau bekerja di branch Islamik tu. Maksudnya bank tu ada dua-dua. Jadi bank ada dua-dua ni mungkin macam Maybank, macam CIMB. Jadi bank Islam dia tak ada bank konvensional. Jadi bukan kat bank Islam lah. Biasanya bila kita baca buku anekdot-anekdot, buku tersebut dia menjurus ke arah benda yang kelakar. Untuk buku ini, dia bermanfaat. Ada fakta, ada informasi yang bagus. Tetapi dia bukan kelakar. Cuma saya dapat memahami, saya dapat merasai yang penulis cuba berkongsi anekdot-anekdot yang kelakar lah. Tetapi mungkin benda tu dia minta maaf kalau penulis melihatnya. Mungkin kelakar untuk penulis tapi dia taklah berapa kelakar sangat untuk general public. Ataupun kalau sekurang-kurangnya dia taklah kelakar untuk saya. Tapi no, I respect that effort. I appreciate that effort. Sebabnya mungkin satu, penulis adalah seorang garang. Bukan saya reka, memang penulis sendiri mengakui beberapa kali dalam buku ni, beberapa tempat yang beliau memang garang. Satu. Kedua, beliau memang ada menceritakan juga yang
internnya disergah ataupun orang bawahannya dia marah sehingga macam menangis dan nak resign. Jadi beliau mengulang-ulang beberapa kali dalam buku ni yang beliau adalah seorang yang garang. Jadi anda imagine orang yang garang cuba buat lawak. Tak, macam tu lah. Jadi samalah dalam buku ni. Jadi kita nampak effort tu ada, good effort by the way. We appreciate it. Kalau tak buku ni akan jadi lebih dry. Tetapi itu saya sebagai seorang reviewer saya nak bagi tahu itulah. Effort untuk membuat lawak tu ada, tetapi dia taklah lawak sangat. Cuma buku ni 100% content dia bagus. Seterusnya, walaupun dia taklah lawak sangat, tapi adalah part-part yang dia macam okey, geli hati sikit lah, okey. Okey. Dan saya nak share beberapa part yang saya rasa menarik dalam buku ni. Pertamanya, Puan Mastura ni saya rasa ni memang hardcore corporate banker. Saya salute sebab beliau akhirnya meletakkan jawatan. Daripada penceritaan dia ni, saya dapat rasakan beliau ni memang corporate climber yang berjaya dan memang proven dalam dia punya career, cara beliau cerita, kemudian macam mana career tu progress. Dia memang seorang yang kita panggil high flyer lah. Keduanya, tetapi beliau juga mementingkan keluarga. Dia being proven dalam 2 kes. Pertama, beliau pernah mendapat tawaran untuk ke Oman, tapi beliau tolak sebab waktu tu beliau fikir macam okey, kepentingan keluarga dan career, jadi dia tolak pergi ke Oman. Kemudian seterusnya, selepas beliau tolak ke Oman, beliau diberi peluang untuk ke Dubai pula. Ke Dubai, awalnya suami beliau ikut. Jadi mungkin ambil cuti tanpa gaji ke kan. Jadi beliau ke sana setahun lebih sikit. Lepas tu suami beliau terpaksa kembali bertugas ke utara tanah air. Jadi beliau berhenti dari Dubai dan pergi ikut suami dia ke utara tanah air juga. Jadi dekat situ ada 2 situasi yang menunjukkan bahawa beliau seorang yang mementingkan keluarga. Tetapi dia tak diminish. Dia punya nampak hunger Puan Mastura tadi sebagai seorang corporate climber. Sebab saya nampak beliau seorang yang sangat serius, proud of her work and dedicated. Okay, contohnya macam kita tahulah kan, orang bank ni, dia kalau nak balik 8 sampai 5, nak balik pukul 5 tu memang mustahil. Dia satu bidang, satu industri yang ask a lot daripada orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Orang bank ni, saya tengok kalau tak balik pukul 6, pukul 7, tak ada extra work, tak ada a lot of work, itu biasanya dia mungkin berada di bank yang bukan bank betul lah. Jadi nampak bila Puan Mastura ni menceritakan pengalamannya bekerja, pengalamannya bagi training, nampak begitu passionate. Sebagai contohnya lagi, bila kita nak bezakan antara conventional bank dengan Islamic banking, jadi biasanya kita akan cakap dia dua Islamic bank ni sama je dengan bank konvensional. Cuma bezanya apa-apa aktiviti dalam Islamic banking dilakukan secara patuh syariah. Kalau kita pergi deeper lagi, contohnya bila kita nak ambil loan. Bila kita ambil loan, dalam banking konvensional kita panggil dia loan, pinjaman. Tetapi dalam Islamic banking kita guna term financing, pembiayaan. Okay. Kalau kita sebagai layman, ataupun bukan setakat layman lah, macam banyak kali saya cakap dengan pegawai bank ke, diorang akan cakap, semua sama je, bank Islam dengan bank konvensional. Cuma kita tukar term. Bank Islam kita panggil dia financing, yang konvensional kita panggil dia loan. Jadi dari segi macam dividen tu kita panggil, kalau Islamic banking kita panggil dividen ataupun profit rate. Kalau dalam conventional bank kita panggil dia interest ataupun bunga. Jadi term yang berbeza. Tetapi at the end of the day, ia benda yang lebih kurang sama. Begitu passionate-nya Puan Mastura ni dengan apa yang beliau buat. Beliau memang pantang sekali kalau orang cakap macam tu. Ada juga diillustratekan dalam buku ni, bila ada orang cuba bagi argument yang sebegitu kepada beliau, beliau cakap tidak. Totally tidak. Tapi saya sebagai third party orang pula, dia betul lah apa orang tu cakap. Term je tukar. Cuma macam mana dia come dekat term tu. Puan Mastura ni ada menceritakan, contohnya kalau dekat bank konvensional dia bagi loan lah, loan bagi pinjaman kepada sesiapa yang nak meminjam. Tetapi dari segi financing, sebenarnya bank memberi modal kepada peminjam tadi tu untuk membuat bisnes sama-sama, untuk melakukan perniagaan sama-sama. Tetapi atas pemberian modal tersebut, nanti mereka akan berkongsi untung daripada perniagaan tersebut. Okey, secara teoretically betul lah apa yang Puan Mastura ni cakap, dan sebagai seorang, saya rasa beliau merupakan antara orang yang pertama lah, antara golongan awal yang merintis Islamic banking ni dekat
Malaysia ataupun dekat bank yang beliau bertugas. Sebab tu beliau sangat passionate on this. Sebab waktu tu beliau mungkin banyak terlibat dalam aktiviti di mana beliau nak kena go out dan convince orang untuk participate dalam Islamic banking ni. Kalau macam sekarang, even macam saya sendiri, kita memang pilih Islamic banking. Kita memang, that's an automatic choice. Tak perlu ada orang convince kenapa. Sekarang kita just nak tahu antara banyak-banyak produk Islamic banking yang mana lebih baik. Kita nak buang macam mana, tak perlu guna jargon-jargon. Kita nak tahu at the end of the day how the numbers work. Jadi tak perlu convince us on the detail-detail. Okay, ini konsep dia macam mana. We know as long as either Syariah compliant, we are okay. We just want to see, kita nak evaluate the numbers. Kaliberkan macam sekarang lah. Macam saya yang dah, saya rasa Islamic banking dah agak advance sekarang ni. Jadi kita dah bukan zaman macam zaman beliau yang perlu pertahankan konsep anymore. Saya rasa in a way style beliau masih defensif lagi terhadap konsep-konsep Islamic banking. Sebab contohnya kalau kita cakap lah dalam Islamic banking, bank memberikan modal dan berkongsi risiko dan kena bayar hasil perniagaan tersebut kepada bank bulan-bulan, tetapi dia jadi macam tak berapa nak jive. Kenapa bank berkongsi keuntungan tetapi bank tak berkongsi kerugian kan? Jadi dia tak begitu, dia just macam one-sided. Jadi itu saya rasa satu perbahasan yang tak berapa menyeluruh lah. Tapi saya faham, mungkin waktu beliau promote produk perbankan Islam, waktu tu konsep di depan. Sebab waktu kita tak banyak pilihan produk yang ada. Jadi okay, it's okay, no problem. Okay, finish about that. Itu terlampau teknikal, tak perlu kita nak go deep into that. Sebab saya nak kongsi lagi. Tapi apa yang saya respect mengenai puan Mastura ni, walaupun dia garang-garang, biasa saya tak suka orang garang-garang ni. Sebab kalau garang-garang kat office ni, saya boleh, office dia punya ambience tak berapa nak produktif. Tapi I respect her sebab dia passionate about work. Itu saya rasa something yang saya ada similarity, I feel her. Untuk orang yang berminat untuk participate ataupun terlibat dalam bidang ni, beliau ada juga memberikan beberapa tips dalam temuduga. Contohnya, jawapan-jawapan dari dalam temuduga yang sangat beliau pun hairan kenapa orang cakap macam tu. Saya pun hairan ada orang cakap macam tu. Dan saya rasa ini boleh kita jadikan perkongsian lah. Contohnya dalam interview, orang cakap dia tak suka sales. Dia nak duduk dalam office je. Itu saya rasa terutamanya mahasiswa zaman sekarang, sesiapa nak bekerja dalam apa-apa bidang sekalipun, kena tunjukkan attitude yang bagus. Attitude kalau memilih kerja ni, jangan salahkan orang ataupun jangan salahkan sesiapa kalau tak dapat kerja. Kalau guna ayat macam tu, saya tak nak duduk kat luar, saya suka kerja dalam office, saya suka kerja sekian-sekian je, saya tak suka kerja sekian-sekian je. Kalau macam tu anda rasa anda berlaku jujur, bagus, berlakulah jujur. Tetapi jangan salahkan keadaan, jangan salahkan circumstances kalau anda tak dapat apa yang anda perlukan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, beliau ada juga ceritakan ada seorang staff beliau yang nak meletak jawatan. Bila staff dia tu nak masuk bilik dia cakap, dia dah agak dah ni nak letak jawatan sebab pegang sampul surat satu, dan beliau dah beberapa kali mengalami situasi macam tu. Lepas tu beliau tanya, kenapa nak letak jawatan? Kena marah semalam ke? Lepas tu staff dia cakap, taklah, sebab saya tak erti lah nak buat kerja macam apa dia suruh tu. Orang tu cakap dia nak jadi pensyarah. Lepas tu pemasura tanya, kalau nak jadi pensyarah kena tahu cara buat research semua, tapi kenapa research, bila pemasura suruh buat research, hasilnya tak lengkap, itu tak ada, ni tak cover. Lepas tu staff dia cakap, saya tak tahulah nak buat benda tu semua puan. Lepas tu Puan Mastura cakap, tak tahu macam mana nak jadi pensyarah. Dan tu dia cakap, nak jadi pensyarah kena ikut guideline diberikan je. Lepas tu Puan Mastura tolak dia punya peletakan jawatan, dan Puan Mastura pun letak komen, you all should thank me, ataupun dalam bahasa Melayu, anda semua harus berterima kasih kepada saya. Tapi yang saya ingat dari siasat memang betul lah, kita dapat mengurangkan seorang lagi pensyarah yang, kita perlukan pensyarah yang smart, yang bijaksana. Bukan pandai, tapi yang bijaksana, melahirkan graduan yang bijaksana. Kalau pensyarah seperti telah ditunjukkan oleh contoh staf Puan Mastura tadi tu, memang wajarlah staf tersebut tak jadi pensyarah. Itu contohnya momen-momen geli hati yang saya cakap tadi, yang mungkin itu percubaan untuk buat kelakar, tapi yang tak menjadi sangat, macam saya cakap tadi juga. Baiklah, untuk buku cerita orang bank, saya beri 7/10. Saya akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.